Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama Satu Akta untuk menubuhkan Yayasan Guru Tun Hussein On untuk mengadakan peruntukan bagi fungsi dan kuasanya dan perkara yang bersampingan dengannya, untuk membubarkan kumpulan wang simpanan guru, untuk membatalkan kaedah-kaedah kumpulan wang simpanan guru 1962, dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berbangkit dan bersampingan dibaca kali kedua sekarang. Tuan Yang Di-Pertua, saya mahu mencadangkan rang undang-undang bernama Satu Akta untuk menubuhkan Yayasan Guru Tun Hussein On untuk mengadakan peruntukan bagi fungsi dan kuasanya dan kuasa yang bersampingan dengannya, untuk membubarkan kumpulan wang simpanan guru, untuk membatalkan kaedah-kaedah kumpulan wang simpanan guru 1962, dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berbangkit dan bersampingan dengannya dibaca kali kedua sekarang. Tuan Yang Di-Pertua, kumpulan wang simpanan guru-guru ataupun KWSG telah ditubuhkan sebagai satu badan berkanun pada tahun 1962 di bawah kaedah-kaedah kumpulan wang simpanan guru 1962 LN 29/1962. Penubuhan KWSG pada ketika itu bertujuan untuk menjaga kepentingan dan memberi faedah kepada guru-guru bukan kerajaan di bawah skim perkhidmatan guru-guru dipersatukan ataupun Unified Teaching Service UTS melalui sebuah tabung persaraan khusus untuk guru-guru UTS yang mencarum kepada tabung berkenaan. Pada tahun 1972, sebahagian besar daripada guru UTS telah memilih untuk berkhidmat sebagai guru kerajaan sepenuhnya melalui tawaran Suruhanjaya Diraja Aziz. Dalam hal itu, guru-guru tersebut tidak lagi wajib untuk mencarum kepada KWSG kerana guru-guru berkenaan telah tertakluk kepada skim faedah persaraan kerajaan. Sehubungan dengan itu, fungsi KWSG adalah terhad kepada menerima caruman daripada guru-guru UTS yang tidak memilih skim-skim guru kerajaan dan menguruskan dana caruman tersebut hingga semua guru yang mencarum dalam KWSG layak untuk mengeluarkan wang caruman masing-masing apabila telah mencapai umur persaraan. Berdasarkan fungsi KWSG sebagaimana yang dinyatakan, pencarum terakhir KWSG layak untuk mengeluarkan caruman serta dividennya pada tahun 2007. Dalam hal ini, pencarum dan warisnya yang tidak mengeluarkan wang caruman beserta dividen mereka, wang tersebut dipindahkan kepada pendaftar wang tidak dituntut di bawah Akta Wang Tidak Dituntut 1965 dalam Akta 370. KWSG telah mencapai matlamat penubuhannya dan telah melunaskan fungsinya sebagai pencarum terakhir. KWSG layak untuk mengeluarkan caruman serta dividennya pada tahun 2007. Sehubungan dengan itu, adalah wajar KWSG dibubarkan memandangkan tujuan penubuhannya sebagai tabung persaraan tidak lagi relevan. Pembubaran KWSG bertujuan untuk membolehkan aset KWSG dimanfaatkan untuk pembangunan profesionalisme dan kebajikan guru serta pendidikan anak-anak guru melalui sebuah yayasan. Ini adalah wajar kerana dana KWSG adalah asalnya berkaitan dengan kebajikan guru. Oleh itu, yayasan yang kenali sebagai Yayasan Guru Tun Hussein On dicarangkan ditubuhkan sebagai badan berkanun yang diasingkan perguruan pengurusan saraannya dari sektor awam. Yayasan Guru Tun Hussein On yang akan ditubuhkan ini tidak menerima geran permulaan atau peruntukan tahunan daripada kerajaan. Kewangan yayasan ini akan menggunakan dana sedia ada yang telah dijana oleh KWSG yang akan dipindahkan kepada yayasan. Selain dari itu, yayasan juga akan menjana pendapatan melalui hasil daripada aktiviti pelaburan serta perniagaan yang akan dijalankan oleh syarikat yang akan ditubuhkan.
Penubuhan Yayasan Guru Tun Hussein On ini akan memberi manfaat kepada semua guru yang dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan ataupun PPP oleh Suruhjaya Perkhidmatan Pelajaran. Selain daripada itu, anak-anak guru juga turut menerima faedah daripada penubuhan yayasan ini. Yayasan yang akan ditubuhkan ini berfungsi untuk membantu Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru seperti menyediakan latihan jangka pendek dan jangka panjang yang berimpak tinggi serta berterusan kepada kumpulan guru, terutama dalam kalangan guru bukan pentadbir. Selain daripada itu, yayasan ini juga bertujuan membantu guru yang berminat untuk melanjutkan pelajaran tapi tidak layak mendapat beasiswa atau pembiayaan daripada kerajaan kerana faktor umur yang melebihi had yang ditetapkan. Ini sejajar dengan dasar kerajaan untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat bersesuaian dengan pelanjutan umur hak persaraan kepada 60 tahun. Selain daripada itu, yayasan juga berfungsi untuk membantu mana-mana pihak menjalankan aktiviti penyelidikan dalam meningkatkan kualiti pendidikan mereka. Ini bertujuan untuk menggalakkan penyelidikan yang boleh membantu kementerian meningkatkan kualiti pendidikan dengan kaedah dan inovasi terkini selari dengan perkembangan pendidikan sejagat. Kebajikan guru yang menjadi fokus utama Kementerian Pendidikan. Sehubung dengan itu, antara fungsi Yayasan Guru Tun Hussein On yang akan ditubuhkan ini adalah untuk membantu Kementerian Pendidikan menjaga kebajikan guru. Yayasan akan memberi keutamaan kepada guru-guru yang memerlukan bantuan seperti bantuan kecemasan, bencana alam, khairat kematian dan bantuan peralatan sokongan selepas rawatan seperti kerusi roda. Ini bertujuan untuk meringankan bebanan guru sebagai tanda penghargaan kepada guru-guru yang banyak berjasa dalam mendidik anak bangsa. Selain daripada kebajikan kepada guru, pendidikan anak-anak guru juga tidak diabaikan. Sehubung dengan itu, fungsi yayasan juga ialah membantu dan membantu dalam pendidikan anak guru seperti bantuan yuran pengajian kepada anak guru yang hilang tempat bergantung dan tidak mendapat bantuan serta pembiayaan daripada mana-mana pihak. Tuan Yang Bertua, rang undang-undang ini mengandungi 8 bahagian yang merangkumi 49 fasa dan juga 1 jadual seperti berikut. Bahagian 1, fasa 1 hingga 2 memperuntukkan tentang perkara permulaan. Bahagian 2, fasal 3, rang undang-undang yang dicarangkan mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan penubuhan yayasan sebagai sebuah pertubuhan perbadanan. Fasal 4 bertujuan untuk membenarkan yayasan mempunyai meterai perbadanan. Bahagian 3, fasal 5 hingga 8 memperuntukkan tentang fungsi dan juga kuasa yayasan. Antara fungsi yayasan yang diperuntukkan dalam fasal 5 ialah 1. Membantu Kementerian Pendidikan mengadakan aktiviti dalam meningkatkan pembangunan profesionalisme guru. 2. Membantu mana-mana pihak menjalankan aktiviti penyelidikan yang meningkatkan kualiti pendidikan negara. 3. Melakukan apa-apa perkara yang wajar atau sesuai, manfaat atau perlu dalam menjaga kebajikan guru. Dan 4. Membantu pendidikan anak-anak guru. Fasal 6 memperuntukkan mengenai kuasa yayasan untuk melakukan suatu perkara yang perlu atau sesuai, manfaat bagi atau berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya seperti 1. Kuasa untuk membuat pelaburan dalam syarikat yang ditubuhkan. 2. Kuasa untuk memberi pinjaman, pembiayaan atau beasiswa. 3. Kuasa untuk melaksanakan program pembangunan sumber manusia bagi membangun dan memajukan profesional perguruan. Dan 4. Kuasa untuk menyediakan grant penyelidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Bahagian 4, fasal 9 hingga fasal 18 mengandungi peruntukan mengenai penubuhan dan kuasa lembaga pemegang amanah, keanggotaan lembaga, tempoh jawatan anggota lembaga, pembayaran allowance kepada anggota lembaga,
pembatalan pelantikan, perletakan jawatan dan pengisian jawatan lembaga, serta memberi kuasa kepada lembaga untuk menubuhkan jawatan kuasa bagi membantu melaksanakan fungsinya. Pasal 5, bahagian 5, Pasal 19 hingga Pasal 22 memperuntukkan mengenai pekerja yayasan termasuk peruntukan bagi pelantikan dan kewajipan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan. Bahagian 6, Pasal 23 hingga Pasal 33 mengandungi peruntukan berkaitan keuangan. Antara perkara yang diperuntukkan di bawah bahagian ini ialah peruntukan bagi penubuhan kumpulan wang Yayasan Guru Tun Hussein On, peruntukan bagi perbelanjaan yang boleh dipertanggungan pada kumpulan wang, menghendaki yayasan menyediakan anggaran perbelanjaan, membenarkan yayasan membuka dan menyelenggarakan akaun bank, meminjam dan melabur wang yayasan serta menentukan tata cara keuangannya sendiri. Pasal 7, bahagian 7, Pasal 34 hingga Pasal 40 mengandungi peruntukan am, antaranya ialah peruntukan bagi pendakwaan kesalahan dan memberi yayasan kuasa seperti kelulusan menteri untuk membuat peraturan-peraturan di bawah rang undang-undang yang dibentangkan ini. Bahagian 8, Pasal 41 hingga Pasal 49 mengandungi peruntukan berhubung kecualian dan peralihan. Pasal 41 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pemindahan kuasa, hak keistimewaan, liability, tanggungjawab dan kewajipan KWSG kepada yayasan sebaik selepas ia dibubarkan pada hari yang ditetapkan menurut peruntukan undang-undang. Pasal 42 meletakkan harta KWSG yang akan dibubarkan dipindahkan kepada yayasan. Pasal 43 mengadakan peruntukan tentang peralihan surat ikatan, bond, perjanjian, surat cara dan perkiraan kerja yang terletak hak kepada KWSG yang akan dibubarkan kepada yayasan. Pasal 44 mengadakan peruntukan bagi pemindahan wang KWSG yang akan dibubarkan kepada yayasan. Manakala Pasal 45 bertujuan untuk mengadakan tawaran kepada pekerja KWSG yang akan dibubarkan untuk terus menjadi pekerja yayasan. Pasal 46 akan pula bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi meneruskan apa-apa perkara yang belum selesai di hadapan KWSG yang akan dibubarkan untuk diuruskan oleh yayasan. Pasal 47 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi meneruskan prosiding sivil dan jenayah. Pasal 48 mengatakan sebutan dalam undang-undang atau dokumen mengenai KWSG yang akan dibubarkan hendaklah nanti ditafsirkan sebagai sebutan mengenai yayasan. Pasal 49 membenarkan penggunaan nama kumpulan wang simpanan guru oleh yayasan dan melarang penggunaan nama ini dari mana-mana orang tanpa kebenaran pihak yayasan. Dan juga J, jadual pemperuntukan mengenai mesyuarat dan juga tata cara lembaga. Tuan Yang Ketua, berdasarkan fungsi dan kuasa Yayasan Guru Tun Hussein On, seperti yang telah dinyatakan, penubuhan yayasan ini akan membantu Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan kualiti pendidikan secara amnya dan memberi faedah dan bermanfaat khususnya kepada guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan. Sehubung dengan itu, semua guru di bawah Kementerian Pendidikan akan mendapat faedah daripada penubuhan yayasan. Ini adalah selari dengan hasrat yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPPM yang menitik beratkan pembangunan profesionalisme, keguruan serta menggalakkan aktiviti penyelidikan dan inovasi dalam kalangan guru. Rang undang-undang ini tidak akan melibatkan kerajaan dalam apa-apa perbelanjaan wang tambahan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan. Ya, ada